Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Syafia binti Kamaruzaman akan membentangkan tentang salah satu spesies monocotyledon iaitu Kyllinga nemorellis. Untuk subjek STAB 2133 famili tumbuhan berbiji yang disediakan oleh Dr. Ahmad Fitri bin Zohari. Baiklah, mari kita mula dengan pengenalan. Kyllinga nemorellis berasal dari dunia lama tropika yang telah diperkenalkan di tempat lain di Oceania, Lautan Hindi dan Amerika. Beberapa spesies Cyperaceae disenaraikan sebagai sangat invasif di seluruh dunia. Nama saintifik lain bagi tumbuhan ini ialah Cyperus Kyllinga endeli, Kyllinga cephalotes, Kyllinga monocephaloros, Kyllinga planicomisvar mucronatacum, Triosupalon nemoral Giaphars dan Giphars, dan juga dikenali sebagai Kyllinga putih. Bagi taksonomi, domainnya ialah Eukaryota, kingdom Plantae, phylum Spermatophyta, subphylum Angiosperma, kelas Monocotyledonae, order Cyperales, family Cyperaceae, genus Kyllinga dan juga spesies adalah Kyllinga nemorellis. Bergerak kepada taburan spesies, Kyllinga nemorellis ialah spesies biasa dan tersebar luas di dunia lama tropika dan subtropika tanpa ancaman utama yang diketahui. Ia adalah perkara biasa di Asia Tenggara dan Malaysia, kurang di Afrika, Madagaskar dan Australia. Tumbuhan ini juga direkodkan di Johor dan Pahang. Kita boleh lihat pada raja tersebut adalah tempat-tempat di mana Kyllinga nemorellis dapat dijumpai. Seterusnya, habitat. Ianya selalu ditemui di padang rumput basah atau kawasan yang terganggu dan lembap sehingga 850 meter dari aras laut. Ia juga ditemui di tepi jalan, dalam parit, tumbuh subur di habitat lembap yang terbentuk oleh saliran ribut. Seterusnya adalah morfologi. Kita dapat lihat daun dan batang pokok tersebut. Daunnya berbentuk linear, berukuran lebar 1.5 hingga 3 mm. Dapat lihat bahawa daun ini lebarnya sangat sedikit dan tirus, manakala batangnya pula merebak melalui rhizome panjang. Bagi bunga, pembungaan seperti pom-pom ialah kepala bulat yang terdiri daripada banyak spikelet putih. Spikelet ini sepanjang 2.5 hingga 3 mm adalah berbentuk oval dan terdiri daripada satu bunga dan 5 glumas berbentuk bot. Rakta berdaun diedarkan secara jejari di pangkal bunga yang berukuran sehingga 20 cm panjang, manakala batang berbunga berongga dan segitiga dalam keratan rentas. Bagi buah pula, buah yang kering dan tidak berair mengandungi satu biji dan dikenali sebagai akin. Buahnya berwarna coklat yang berbentuk bujur atau bulat. Panjang buah pula boleh dijumpai bermula 1.2 sehingga 1.5 mm. Kepentingan ekonomi. Tumbuhan ini digunakan dalam banyak cara untuk rawatan tradisional. Daun tumbuhannya digunakan sebagai anti racun, melegakan demam malaria, pruritus kulit, dahaga yang disebabkan oleh demam dan kencing manis. Pes rhizome yang dicampur dengan susu digunakan secara dalaman untuk jangkitan cacing, dan rhizome saja digunakan untuk merawat hepatopati, splenopati, demam, tumor dan diabetes.
Tambahan lagi, keseluruhan tumbuhan digunakan dalam ubat untuk merawat terselia dan lebam. Ia juga digunakan dalam rawatan diabetes. Selain itu, ia juga digunakan untuk merawat cerit berit di Malaysia, masalah perut dan usus di India, dysentery di China, dan untuk sakit sendi dan masalah reumatik di Polynesia. Dalam perubatan tradisional Cina, ia digunakan untuk selsema biasa, bronkitis, malaria, artritis dan kecederaan. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa tumbuhan ini mempunyai banyak kegunaan dalam rawatan tradisional tidak kira di mana negara. Kemudian, kalengan Nemoralis merupakan rumpai yang berharga. Kajian meluas penyelidikan mengenai potensi etnobotani, fitokimia dan farmakologi kalengan Nemoralis mendedahkan bahawa flavonoid, saponin, fenol, terpenal, lipid dan glikosida membentuk kelas utama fitokonstituen tumbuhan ini. Laporan farmakologi mendedahkan bahawa ia mempunyai sifat analgesik, antidiabetik, anti-kanser, antioksidan, antimikrob, hepatoprotektif, anti-bisa dan anti-malaria. Di samping itu, impak ekonomi pula ialah kesan ekonomi kalengan Nemoralis adalah rendah hingga sederhana dan terhad kepada kawasan tropika sahaja. Tanaman tanah lembap seperti padi, contohnya Oryza sativa, dan talas iaitu Colocasia esculenta adalah tumbuhan yang paling terjejas. Selain itu, ia juga tanaman tanah kering, tapak semayan, padang rumput dan rumput. Potensi kesan ekonomi kalengan Nemoralis di New Zealand telah dinilai dan didapati boleh diabaikan. Tingkah lakunya di bawah penanaman di New Zealand menunjukkan ia tidak mungkin berdaya saing dalam padang rumput, tanaman atau alam sekitar. Kita dapat lihat bahawa kalengan Nemoralis tidak berbahaya pada tanaman lain. Akhir sekali, kita dapat lihat contoh-contoh gambar yang saya ambil bagi tumbuhan yang telah saya sampelkan. Jadi kita dapat lihat bunga, daun dan batang kalengan Nemoralis ini. Kita juga dapat lihat pada gambar raja ini bahawa jahitan yang saya buat pada pokok. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.